Seandainya bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, nescaya akan kurniakan pada kamu yakni petunjuk yang bezakan antara yang benar dengan yang salah. Dan akan dihapuskan kesalahan-kesalahan serta diampunkan dosa-dosa. Allah Ta'ala jualah Tuhan sememangnya mempunyai limpah kurniaan yang besar. Maha benarlah firman Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya hormati Tuan Nazir Masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, Barisan Ahli Jawatan Kuasa Masjid Al-I'tisam, tuan-tuan, para jemaah muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Taala pada malam ini Allah Taala temukan kita dan alhamdulillah menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah juga Allah Taala izinkan kita nak berada dalam taman-taman syurga. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan dan mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Seterusnya selawat dan salam ke atas yang besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan perjuangan dan pengorbanan baginda, alhamdulillah masih lagi dapat kita menikmati akan iman dan Islam hinggalah ke saat ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semuanya? Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waras ya? Waras. Alhamdulillah. Oh, dia masuk Sya'alam, dia tanya waras ya? Alhamdulillah. Baik. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Tuan-tuan, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, moga tak terlambat saya nak mengucapkan salam Maulidur Rasul pada tuan-tuan. Menyambut, alhamdulillah, hari kelahiran bagi Nabi SAW pada hari semalam 12 Rabiul Awal. Hari ini lah kita ucapkan tu, dia dah jadi belated birthday dah. Dia dah lewat. Tapi tak apa. Kita tetap juga seronok, kita tetap juga syukur pada Allah Ta'ala sebab Allah Ta'ala bagi kita kesempatan. Kita nak berada pada hari yang penuh sejarah, pada hari yang penuh mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun semalam, hari ini, dan mudahan kemuliaan tersebut Allah Ta'ala kurniakan hinggalah berterusan asbab dengan berkahnya Nabi SAW. Baik itu tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi saya kira mungkin tuan-tuan semalam adakan perarakan, mungkin ada selawatnya, mungkin dah ada pelbagai aktiviti, gotong royong, mungkin makan-makan dan sebagainya. Tahniah kita ucapkan pada kita yang dah menjayakan dan mungkin belum lagi, mungkin esok lusa mungkin masjid kita belum lagi ikut, tak pastilah macam mana. Esok ke mungkin ceramah Maulid Rasul khas ke. Jadi apa saja kita buat tu kita niatkan, kita nak meraihkan. Kita nak bersyukur. Kita nak tunjukkan rasa syukur kita, berterima kasih kita pada Allah Subhanahu wa taala sebab Allah Taala kurniakan pada kita satu insan yang hebat, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi sebelum saya teruskan sekalian, elok saya perkenalkan dirilah seberingkas sebab lama sangat tak ke sini. Ini dah masjid baru ni saya pertama kali lah datang. Sebelum ni yang lama tu. Yang sebelum ni mana lama tak? Lama berbenar katanya tak? Lama benar memang. Alhamdulillah tak? Malam ni dibagi kesempatan ke sini. Jadi sebelum ni memang saya datang betul ke tidak ni Masjid I'tisam ni? Memang lah saya datang tu yang lama. Ada tahfiz kabin kat situ kan. Rakan tu. Itu lama berbenar lah tu. Ini tak ingat lah sebelum PKP lagi. Sebelum je lah. Dia PK apa? Macam-macam PKP macam tu kan. PKP, PKPD lagi, PKB macam mana. Sekarang PK lah sendiri. Tak tahu kenapa. Dan PK sendiri tu jaga kesihatan lah. Oh dia baru. Virus Act higher. Dah orang sebarkan ni. Dah ada orang share dan mudahan. Bahaya tak? Sebab dia act tak? Mudah-mudahan kita dijauhkanlah daripada tu.
Simptom-simptomnya kita pun tak tahu macam mana. Tapi mudah-mudahan dijauhkan lagi. Dijauhkan, kita pun na'udzubillah. Kalau datang lagi benda-benda gitu. Baik itu memang lama lah saya tak ke sini. Jadi tuan-tuan pun adalah yang macam seorang dua kan. Jadi elok saya perkenalkan supaya kita ni lebih dekat. Supaya mahabbah sama tu ada. Dalam satu patarak pernah sebut at-ta'arrufu ahammu kulla syai'. Perkenalan tu dia lebih penting daripada segalanya. Bahasa kita ni kalau tak kenal maka tak cinta. Jadi dia biar kenal mudah-mudahan. Ismi, nama saya Muhammad Syarifuddin bin Mustafa. Nama Muhammad Syarifuddin bin Mustafa berasal daripada Rantau Panjang. Rantau Panjang Kelang. Bukan Rantau Panjang Kelantan. Atau Panjang Kelang. Dan menetapnya di Kampung Bukit Hijau. Kampung Bukit Hijau. Jeram Kuala Selangor. Dia arah ke Kuala Selangor. Dekat lah kalau situ ke sini lalu belakang kan. Lalu Mutadari dekat lah lebih kurang. Lebih kurang dalam 20 minit, 30 minit sampai dah. Alhamdulillah. Jadi disebabkan kita dengan sahabat-sahabat lain sama-sama bina sebuah tahfiz iaitu Tahfiz Arabic Al-Gontori. Mungkin kalau pernah dengar lagu kan. Tahfiz Al-Gontori. Itu kami lah tu. Dan masa kita tengah bangunkan tu, tuan-tuan juga yang banyak menyumbang ke tahfiz kami. Saya sendiri kuliah sini sebelum ni lah, yang lama tu pernah dijemput ada ustaz kita Al-Fadhil Ustaz Septian, pun sama juga. Jadi kita buat kutipan, dia niaga sikit. Jadi tuan-tuan antaranya yang ada menginfakkan. Jadi tuan-tuan punya jariah tu ada kat sana lah. Mudah-mudahan tu tabuk kita punya tabungan. Tuan-tuan punya tabungan akhirat sana. Jadi alhamdulillah anak sekalian, ni dah tahun ke-10 lah. Tahun ke-10 Tahfiz Arabi Al-Gontori. Baik. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Tuan-tuan, InsyaAllah pada malam ni sekadar kita sembang-sembang lah ya. Supaya kita ni dapat memperingati baginda Nabi SAW. Dan saya kira mungkin tuan-tuan akan dikhaskan drama perdana sebagainya, tapi kita cuba selit-selitkan. Jadi saya nak kongsi firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang ke-31 surah Al-Imran. Allah Taala sebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Barakallahu azim. Allah Ta'ala firman yang bermaksud, katakanlah, seandainya kamu mencintai aku, yakni Allah Ta'ala. Seandainya kita ni hamba Allah Ta'ala, umat pada Nabi SAW, cinta pada aku, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dengan itu fattabi'uni, ikutilah dengan apa yang kamu bawa. Nescaya aku akan yuhibbu lakum wa yaghfir lakum. Nescaya apabila mereka ikut apa yang telah kamu bawa, apa yang telah kamu sebarkan, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, pasti nescaya aku akan kasihkan pada mereka. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum, dan akan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Allahu Akbar. Wallahu ghafurur rahim. Allah Ta'ala ampunkan dosa kita sebab Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi sebab dengan kita ingat Nabi, kita ikut Nabi, kita sayang Nabi sebagainya, Tuhan kasih pada kita. Sebab ada setengah orang dia risau, kita sayang Nabi, kita ngikut Nabi ni, kita ingat Nabi, kita puji Nabi ni, takut syirik kata nak, takut kita menduakan Tuhan. Tak. Allah Ta'ala sebut, yang cinta Nabi, dia seolah-olah cintakan Allah Ta'ala. Sayang Nabi, ikut Nabi, dan sebagainya berkenaan dengan Nabi, itu tanda kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tak ada isu syirik sebagainya. Jadi apabila kita cinta Nabi, sayang Nabi, itu seakan-akan kita cinta Allah Ta'ala. Yuhibbu lakum. Allah Ta'ala akan balas. Allah Ta'ala akan merespon dengan apa yang telah kita buat. Yuhibbu lakum. Allah Ta'ala sayang pada kita, kasih pada kita. Wa yaghfir lakum, dan Tuhan akan ampunkan dosa kita. Baik itu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik itu saya kira kita katakan, kita nak ikut Nabi SAW, kita nak ingat Nabi SAW, memang itu adalah satu kewajiban pada kita. Lepas tu
dikatakan dengan para ulama, kewajiban kita mencintai dan ingat pada Nabi SAW itu adalah satu kefarduan. Satu kewajiban. Satu kewajiban untuk kita nak sayang pada Nabi SAW. Sebab dalam satu syair sendiri pun ada mengucapkan, wajib atas kita nak syukur, nak berterima kasih, nak sayang pada Nabi SAW. Ini selawat ni selalu kita dendangkanlah. Saya kalau starting tuan-tuan mungkin dah boleh ngikut lah kot. Yang ketika mana Rasulullah berhijrah, kemudian didendangkan dengan orang-orang Ansar. Apa bunyi dia sekalian? Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da' tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Yang tu yang rangkap ketiga tu. Wajaba syukru alaina. Wajaba. Wajib atas kita nak sayang Nabi, wajib atas kita nak cinta pada Nabi SAW. Wajib. Benar? Wajib atas kita. Lepas itu tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kita nak ingat Nabi, kita nak kasih pada Nabi, itu adalah satu kewajiban pada kita. Kalau kita tak cinta Nabi, seakan-akan kita tak cinta Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalil yang tadi, fattabi'uni yuhibbukumullah. Dah, ikut Nabi, itu kasih kita pada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu tuan-tuan, rasa rugi dan rasa kita katakan sangat tak adil kalau kita ni tak ingat pada Nabi SAW. Sebab Nabi sendiri pun ingat pada kita. Nabi SAW ingat pada kita. Bukan takat ketika mana kehidupannya sahaja. Ketika mana hari kewafatan bagi Nabi SAW pun ingat juga pada kita. Dan bukan takat tu sahaja. Nabi SAW dah dikurniakan syurga pun Allah Ta'ala tawarkan permintaan apa sahaja. 3 permintaan. Tapi Nabi SAW tetap ingat pada kita. Lepas tu kita tengok nanti ketika mana kehidupan Nabi SAW. Ingat pada kita tu. Rasulullah ingat pada kita ketika mana Rasulullah duduk dengan para sahabat. Uditu anni laqaitu ikhwani. Aku ni rindulah. Aku ni rindulah dengan aku punya saudara-saudara tu. Ini kalau sebut saudara kan dia punya makam dia dekat. Sebab tu bila sebut ya Rasulullah, kami ni kan adalah kamu punya saudara dan kami juga adalah sahabat kamu. Kemudian Rasulullah kata faqala ya bala antum ashabi. Ya, kamu cuma sahabat aku sahaja. Yang aku maksudkan ni adalah orang yang alladzina amanu bi walam yarawni. Kata Nabi SAW, yang aku rindukan ni, yang aku teringatkan ni adalah mereka-mereka yang selepas daripada aku, tak pernah nampak aku, tak pernah lihat wajah aku. Tak seperti macam kamu nampak duduk dekat dengan aku ni, jauh sangat. Tapi mereka beriman pada aku dan mereka sangat-sangat merindui aku. Allahu Akbar. Jadi, Nabi katakan, Nabi sangat rindu pada saudara. Saudara tu pun kalimah saudara dengan sahabat lebih dekat lagi saudara, ya tak? Sahabat jauh, ini saudara. Bila sebut saudara tu, kita kalau dengan bahasa dunia kita ni, dia saudara. Kita lebih nak dahulukan saudara berbanding dengan sahabat, ya tak? Dengan teman, dengan kawan. Kita akan lebihkan saudara. Lebih kita nak dahulukan. Adik-beradik tak? Adik-beradik pun saudara kita juga. Ibarat kata gitu. Sampaikan tahap Rasulullah ingat pada kita. Ketika mana hidup dia pun Rasulullah ingat pada kita, tuan-tuan. Dia tak berapa masuk akal kalau kita ni tak balas ingat kita pada Nabi SAW. Nabi SAW ingat pada kita ni, kalau kita lah, kita tuan-tuan sekalian,
Kalau ikut logik akal kita, kita akan rindu pada orang yang kita pernah nampak je. Itu logik akal kita nak. Level kita ni kita akan rindu, kita akan teringat pada orang yang kita pernah nampak dia. Kita pernah nampak dia, kita pernah kenal dia walaupun sekali. Kita pernah tengok dia, kita pernah tahu dia punya orang macam tu layak dirindui. Layak diingat. Sebab kalau sembang ke macam mana? Ingat tak yang dia tu yang lalu kan? Ingat. Allah, tapi sekali je lah jumpa. Dia mesti dalam keadaan pernah jumpa. Dia pernah. Jarang kita akan jumpa orang tengah duduk nyandar tak? Tengah duduk menung. Orang tegur. Kenapa menung ni? Itulah. Rasa macam teringatlah dengan dia. Dia? Siapa dia? Entah, tak tahu siapa. Kan kita kan pelik kat situ. Dia tak tahu siapa yang dia ingat. Dan dia tak tahu siapa yang dia rindu. Aku tengah rindulah dekat seorang. Siapa? Itulah tak tahu siapa. Siapa nak rindu ni? Tak tahu. Kalau level kita, sangat-sangat mustahil. Kita nak rindu pada orang yang kita tak kenal, kita tak pernah jumpa. Tapi sayangnya Nabi SAW, tuan-tuan, Nabi tak pernah jumpa kita. Nabi tak pernah nampak kita. Tapi Nabi SAW sangat-sangat ingat pada kita. Nabi ingat pada kita. Rasa kita, padahal Nabi sendiri tak pernah tengok kita. Tapi Nabi ingat, Nabi rindu pada umat dia. Nabi kasihkan pada kita. Allahu Akbar. Jadi kalau kita tak balas cinta Nabi, kita tak balas ingatan Nabi sekalian, rasa rugilah, rasa macam kita ni, ya Allah, ada bahasa kasarnya, zalimnya kita ni, kan? Orang ingat kita, kita tak balas ingat orang. Rasa macam apa kena dengan jiwa kita ni, ada. Orang tu punyalah kasih kita, kita tak balas kasih dia. Subhanallah, ruginya. Lepas itu kan dalam satu riwayat pernah cerita, akan ada orang rugi ni ketika mana kotlah nanti kita semua akan dimasukkan dalam syurga. Mudah-mudahan insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Allah Taala jemput kita masuk dalam syurga, tapi ada satu part ni Allah Taala akan kurniakan pahala ganjaran pada orang yang suka selawat je. Pada orang yang suka selawat je. Allah Taala akan tanya sekian. Kemudian orang gini dia tak banyak selawat, tak apa, dia punya syurga biasa je. Kita bagi syurga pada orang yang banyak selawat. Jadi dekat situ akan timbul dalam diri kita ni, ya Allah, ada ruginya lah tak ingat pada Nabi. Ruginya tak selawat pada Nabi SAW. Dia walaupun dah dekat syurga dah, tapi akan datang satu, ya Allah, ruginya tak ingat pada Nabi. Rugi. Dia nyesal. Sebab ada satu pahala tu, satu ganjaran Allah Ta'ala nak bagi pada orang yang kat dunia, dia ingat pada Nabi SAW. Dia ingat ada khas untuk dia. Lepas tu selawat ni, ingat pada Nabi ni bukan benda biasa-biasa. Bukan benda yang bahasa anak muda biasa-biasa. Bukan. Ini luar biasa punya kalau kita ingat pada insan yang sangat-sangat kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau kita ni sekalian, kalau kita ingat, kalau kita nak kenal seseorang, kalau kita nak ingat seseorang ni, bila mana kita makin rapat, makin dekat, kalau kita makin dekat sesama kita ni, kita akan dapat tahu dia punya kekurangan, aib dia, apa benda yang dia tak suka, kelemahan dia. Kalau kita rapat dengan sesama kita, dia ni, macam tuan-tuan, contoh kalau rapat dengan saya tahu, kita musafir sama-sama, kita tidur, kita mandi semua, jadi tuan-tuan akan nampak kelemahan kita. Tuan-tuan akan nampak kita punya kekurangan, aib kita sebagainya. Bila mana kita rapat, kita korek, kita tanya pada sesekan, kita akan, ya Allah, teruk je dia, banyak kurang dia, banyak. Itu kita. Tapi tidak Nabi SAW. Kita makin korek, makin kenal, makin rapat, makin nak tahu, Allah Akbar. Mulut kita akan, Allahu Akbar. Indahnya lah Nabi SAW. Ya Allah, sabarnya lah Nabi berhadapan dengan orang gini. Ya Allah, kasihnya lah Nabi pada kita. Dia akan, bila mana kita kenal dia, ya Allah, subhanallah. Untung kita jadi umat Nabi SAW. Dia sampai tahap gitu sekali. Dia sampai tahap gitu. Sebab Nabi SAW punya special gitu. Makin kenal, makin kita indah. Makin kita tahu kemuliaan baginda Nabi SAW. Lepas tu untung kita jadi umat Rasulullah. Lepas tu kita kena kasihkan dan mudah-mudahan nantiasalah kita ingat pada Nabi SAW. Lepas itu tuan-tuan, ketika mana hidup Nabi SAW pun ingat pada kita. Satu ketika mana Nabi SAW
berdua-duaan dengan isterinya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ketika mana berdua-duaan dah dekat rumah dah, kemudian saling bermanja, kemudian tiba-tiba Sayyidatina Aisyah ni dia nak minta doa pada Nabi. Dia kata, wahai Rasulullah, boleh tak hari ni sekarang ni doakan untuk aku? Doalah apa-apa kata, doalah untuk aku. Rasa tergerak hati nak dapat doa daripada engkau ya Rasulullah. Dia kata, boleh dah. Terus Rasulullah doakan, Allahumma gfir laha dah. Minta, ya Allah ampunkanlah dosa isteri aku. Ya Allah, yang lepas, yang lalu, yang akan datang, yang kecil, yang besar. Ya Allah, ampunkan dosa dia. Ampunkan dosa dia, Allah. Ya Allah, kau tempatkanlah dalam jannahmu, ya Allah. Itu doa Nabi SAW depan. Depan isterinya, Sayyidatina Aisyah. Maksud kata tu, depan live dapat sekalian. Live dapat doa tu. Mesti seronok dah. Sebab Rasulullah tanya, bila mana dah dapat doa daripada Rasulullah gitu, Sayyidatina Aisyah dia seronok dah. Dia seronok manja, kemudian dia duduk, dia baring atas riba paha Nabi SAW. Dan Rasulullah kata, kenapa sampai tahap begini? Suka ya dengan doa yang aku dah buat tadi, yang aku dah doakan? Wahai Rasulullah, takkanlah aku tak suka. Suka sangat. Sebab dapat doa daripada Nabi direct lah, syarat kita kata langsung lah dapat direct tu. Kita kalau dapat doa daripada orang soleh pun kita rasa macam tuan guru atau kita katakan Habib ataupun kita ustaz kiai sebagainya, ya, minta doa untuk saya, minta, kita rasa seronok sebab orang baik, orang yang soleh, yang bersih hati doa untuk kita ni. Subhanallah, saya rasa memang kita suka, kita seronok minta doa. Orang baik ni dia gitu, dia akan minta doa. Dia seronok. Kita sendiri kalau dapat doa daripada orang-orang soleh ni seronok. Apatah lagi Sayyidatina Aisyah dapat doa daripada bagi Nabi SAW. Direct. Dia macam kita ni doa ni direct. Kita lain, kita doa kita status panjang. Doa status, doa Facebook, doa Instagram, TikTok. Itu kita doa. Kadang doa kita lebih daripada situ. Doa yang afdal lepas solat tu kita tak buat. Habis salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, selipar orang selipar dia. Contoh kena pula hari Jumaat. Memang rezeki betul. Rezeki dah. Jumaat pula. Habis terus. Masuk kita baru. Ya Allah, alhamdulillah selesai solat. Mudahkanlah. Itu kita punya level patutnya yang dah diajar benda yang afdal tu kadang kita dah agak cuai sikit. Kita lebih. Benda tak salah lah. Benda tak salah. Doa kat Facebook ke, status ke, grup ke, benda tak salah. Cuma kalau boleh kita jadikan itu topak-topak sahaja. Yang afdal tu buatlah ketika mana yang Nabi dah bagi tahu solat kesekian antara sekian-sekian. Jadi benda-benda gitu kita kena buat. Yang lebih daripada tu kita saya subhanallah. Betul? Dia kira doa. Ya betul. Dia kira doa juga. Selawat adalah doa. Dan solat pun adalah doa juga. Subhanallah. Betul. Jadi untunglah sebenarnya memang banyak kita punya selawat sebenarnya memang banyak sebenarnya. Belum kira azan lagi. Belum kira qomat lagi. Memang dunia kita ni dipenuhi dengan solat, dengan solawat. Dan saya kira azan dan sebagainya. Dan kita punya solat kita kan kita waktu sekian. Orang lain waktu sekian. Jadi sebenarnya solat tu dia setiap masa. Kita azan, kita solawat dalam bacaan tahiyat akhir kita, tahiyat awal, semua macam tu. Kita ada sebut nama Nabi SAW. Itu pun kita katakan kita punya doa juga. Baik itu tuan-tuan, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebut tadi, bila mana Rasulullah dah doakan pada Sayyidatina Aisyah dan dia suka, dan dia bertanya, wahai Aisyah, suka ke dengan doa yang aku buat tadi? Dia kata suka. Takkan tak suka? Suka. Kalau macam tu, ni yang kita rasa macam, subhanallah, Rasulullah sayangnya kepada kita. Rasulullah kata sekalian, untuk pengetahuan engkau, wahai Aisyah, inilah doa yang akan aku doa pada Allah Ta'ala untuk umat aku. Setiap lepas kali solat. Allahu Akbar.
Setiap lepas kali solat, Rasulullah akan doakan untuk kita, untuk umat ini. Allahumma ghafir lahu. Ya Allah, ampunkan dosa umat-umat aku yang lepas, yang akan datang, yang besar, subhanallah. Tak? Sebab Rasulullah kata pada Aisyah, wahai Aisyah, kalau inilah engkau suka dengan doa ini, ketahuilah. Doa ini jugalah yang aku lafazkan, aku doakan untuk umat-umat aku. Setiap lepas solat. Allahu Akbar. Saya rasa kita sendiri pun mungkin tak sampai tahap gitu dah. Tapi masuk kata tu, ini Rasulullah memang didoakan untuk kita supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Kita dapat syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi baik itu tuan-tuan, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nak bagi tahu Rasulullah ketika hidup ingat pada kita. Ingat pada kita. Benar? Kita ni waktu hidup ni macam mana kita? Kita ada tak ingat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mudah-mudahan adalah tak. Walaupun kita katakan semalam hari yang betul-betul ingat kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab semalam hari kelahiran baginda kan. Jadi mungkin hari-hari lepas daripada tu kita mungkin agak kurang sikit lah. Sebab mungkin tak ada suasana. Mungkin tak kita katakan mungkin sekadar salawat sahaja tak. Kecuali kalau memang rajin selawat, setiap lepas solat selawat, mungkin ada suasana ni. Tapi kalau kita katakan sebab setahun sekali kan, birthday Nabi kan setahun sekali je. Jadi memang mungkin hari tu je lah yang betul-betul kita feel sikit. Hari lain tu mudah-mudahan kita dapat berterusan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Point dia, Rasulullah sangat-sangat ingat pada kita. Dia mikirkan umat kita. Apa saja Rasulullah buat, semua tu Rasulullah ingat pada kita. Itu bukan setakat di dunia saja, bukan setakat ketika mana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Ketika mana wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun Rasulullah ingat pada kita. Nah, lepas tu tarikh 12 Rabiul Awal tu bukan sahaja hari kelahiran junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi juga adalah tarikh kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Baik itu dalam satu lagu tu kan. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka. Ada dia suka tu sebab kelahiran baginda kan. Kemudian duka tu kan dia adalah lirik dia sekian kan. Abdullah nama bapanya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua nasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh, penuh suka duka. Itu para habaib, para ulama dia buat syair gitu, dia buat lagu gitu untuk kita nak mengenangkan ada suka dan ada juga duka kita. Kita sedih, kita rasa macam ya Allah, hari kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga adalah 12 Rabiul Awal. Baik tu kalau kita tengok ketika mana penceritaan, ketika mana hujung-hujung kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun Rasulullah ingat pada kita. Rasulullah mengatakan, kita selalu pernah dengar kan Rasulullah kata ummati, ummati, ummati. Tak Rasulullah ingat. Tapi ada satu lagi tu dalam kisah tersebut, ketika mana malaikat maut nak cabut rohnya bagi Nabi SAW yang mulia, Rasulullah dalam keadaan yang berzikir sebab sakit. Macam mana sekalipun sakaratul maut tu itu adalah perkara yang sakit. Sebab tu Rasulullah zikir Rafiqul A'la, Rafiqul A'la, sampai lutut, sampai pusat sebagainya. Rafiqul A'la, nak bagi tahu ya Allah, Tuhan yang tinggi, sakit dah. Tapi sebelum tu Rasulullah tanya dulu, wahai malaikat maut, macam ni ke selepas daripada dah start daripada kaki tu
Rasulullah tanya, wahai malaikat maut, macam ni ke kau cabut nyawa hamba Tuhan ni? Orang manusia ni macam ni ke kau cabut? Kemudian apa jawab malaikat maut sekalian? Kata, ya, betul wahai kekasih Allah. Orang lain aku cabut kasar. Tapi engkau, Tuhan perintahkan selembut-lembutnya cabut. Allahu Akbar. Tak? Rasulullah dicabut dengan nyawa dalam keadaan yang paling lembut. Malaikat maut dicabut dalam keadaan paling lembut. Tapi yang paling lembut pun Rasulullah dalam keadaan yang sakit. Rasulullah mengatakan Rafiqul A'la. Rafiqul A'la. Sehingga kan ada dalam kitab Rahiqul Makhtum mengatakan Rasulullah celup di bejana air dalam cawan lah lebih kurang jauh. Sapu muka sekalian. Sebab nak bagi tahu betapa sakit. Tapi tetap malaikat mau kata inilah cabutan yang paling lembut, yang paling perlahan yang aku pernah buat. Hanya untuk engkau sahaja, wahai kekasih Allah. Hanya untuk engkau sahaja. Orang lain kasar aku buat, tapi lembut pun Rasulullah sakit juga. Sehingga kan ni yang kita rasa macam subhanallah. Rasulullah kata apa sekalian? Wahai malaikat maut, kalau betul lah inilah yang dikatakan dengan lembut kau cabut ni, tolong cabut nyawa umat aku dalam keadaan yang paling lembut lagi. Allahu Akbar. Tak? Yang paling lembut lagi. Tolong cabut nyawa umat aku ni. Kalau boleh, lembut lagi. Kalau boleh, lagi lembut daripada aku. Tolong cabut nyawa umat aku nanti dalam keadaan yang paling lembut. Maksud kata sekalian, Rasulullah sempat lagi ingat pada kita. Ingat lagi. Sempat lagi ingat. Kita rasa macam kalau ikut masuk akal kita, Allah Akbar. Rasa tak mikir dah tak? Kita mikir orang, mikir anak, mikir keluarga, mikir pasangan. Rasa tak mikir dah. Kita mikir kalau boleh, ya Allah tak? Mulut kita nak lafazkan kalimah la ilaha illallah je. Tak, kita nak lafazkan kalimah syahadatain saja. Kita nak gitu. Tak, tapi tetap Rasulullah katakan, tolong cabut nyawa umat aku nanti dalam keadaan yang paling lembut. Allahu Akbar. Tak? Masih lagi sempat lagi Nabi SAW ingat pada kita. Ada Rasulullah sayang pada kita. Rasulullah tak nak kita sakit sekalian. Rasulullah tak nak kita sakit. Rasulullah nakkan kita ni dalam keadaan yang pergi tu dalam keadaan yang baik. Ada dalam keadaan yang bila balik ke sana kita dapat bertemu dengan baginda Nabi SAW. Allahu Akbar. Baik itu tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dalam hidup kita kita rasa kita mungkin tak mampu tapi mudah-mudahan Tuhan kurniakan. Kok kalau kita pengakhiran hidup kita dapat balas juga tak? Kita ingat Nabi sebagainya. Jadi maksud kata tu, mudah-mudahan Tuhan kurniakan pengakhiran yang baiklah tak? Pengakhiran yang baik pada kita tak? Kita dapat kalimah ucapkan tahlil tak? Kita dapat ucapkan kalimah-kalimah yang baik. Kita dapat zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun dah cukup memadai dah. Kita dah cukup, ya Allah, tak? Mudah-mudahan pengakhiran yang baik. Baik itu tuan-tuan, para jemaah. Kecil-kecil. Berjanji, marhaban. Sekarang ada. Itu sebab dia ada muji. Kelahiran betul. Dia setengah tempat ada lagi buat tu. Betul. Dah tak diwujudkan dah. Akan hilang, akan pupus. Ya betul. Kecil-kecil kalau dekat kampung kan tak? Ya. Okay. Itu cantik dah. Itulah. Dia pakai tionnya Bazanji lah, marhaban kan. Ya betul. Sekarang dah tak ada dah. So kita kena wujudkan lah. Kita kena minta pihak masjid ada kan tak? Yang ada juga. 2-3 orang tak yang boleh hidupkan. Tapi betul lah anak-anak muda. Tapi lah sekarang ni dah dihidupkan dengan qasidah. Dia qasidah. Tapi puji juga Nabi tak? Dia ceritakan juga tu. Cuma lagu dah bertukar lah tak? Dia dah jadi macam qasidah lagu. Dulu Berzanji tak? Marhaban. Inilah betul. Mudah-mudahan dia lah. Tapi kalau tempat saya belah hijau, ada lagi tu. Ada lagi. Kadang kalau
apa puputan tak? Kan akikah dah cucu tu anak ke tu ada lagi marhaban, tapi itulah suara kena tinggi lah, suara kena power sikit. Anak-anak muda sekarang dia jenis yang oh no je lagu dia. Nah, dia kata duduk healing dia katanya. Lagu-lagu sekarang kan tak? Ha. Oh, dekat belah Thailand lagi. Oh, yelah, subhanallah tak? Jadi itulah, mungkin juga boleh dihidupkan lagi tu. Kalau ada geng-geng lagi tak? Buat grup. Saya punya kuliah dekat Subang pun, Muslimat pun ada juga. Geng-geng Muslimat pun ada. Belah Rawang, tempat saya kuliah pun ada juga tu. Dia ada. Masih hidup lagi. Mudah-mudahan benda ni benda baik tu. Benda baik tak? Orang kata tu game permainan, bukan permainan lah. Itu benda yang baik tak? Orang lama kita buat, kita kena terus. Kalau boleh kita wujudkanlah, mungkin ada geng-geng masjid kan. Ada setengah tempat dia minta dia nak dia tak nak qasidah, dia nak berjanji marhaban. Ada. Kita pun kadang dia call tahfiz kata, "Ustaz, ada tak budak boleh marhaban berjanji?" Sudah dah. Tahfiz sekarang rasa tak ada buat macam tu dah. Qasidah adalah, qasidah tak nak marhaban kata. Boleh lah saya minta pelajar kita study kejap kata. Buka YouTube ke beli buku ngaji. Tapi payah ya. Ramai dia punya nada, dia punya tune dia tak? Ya betul tak? Baca makna tak? Betul. Kena pula suara dia. Subhanallah. Itulah. Kalau boleh ada-adakanlah. Itu orang kata cadangan. Rokyunnya tak? Biar ada tim. Biar ada kursus dia, mungkin ustaz-ustaz kita ataupun acik-acik kita, tuaji-tuaji kita tak? Boleh lead benda tu. Betul-betul subhanallah. Ada. Baik. Itu bagilah daripada awal Allahumma salli alaihi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tu yang kita sebut, mudah-mudahan kita dapat mengingati. Jadi macam mana kita nak mengingati, kata Al-Imam Ibn Salah rahimahullah taala, untuk kita nak ingat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab kehidupan Nabi, ketika mana Nabi hidup pun Nabi ingat pada kita, ketika mana Nabi wafat pun ingat pada kita. Dan
Ketika mana Nabi SAW dikurniakan syurga pun Rasulullah ingat pada kita. Dalam riwayat Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi, wahai kekasih aku, apa yang engkau inginkan? Aku nawarkan 3 permintaan. Apa yang kau inginkan, akan aku perkenankan. Kemudian Nabi SAW katakan, wahai Tuhan, ada 3 benda yang aku nak minta. Yang pertama, bagi syafaat kepada umat aku. Yang kedua, bagi syafaat pada umat aku. Yang ketiga, bagi syafaat pada umat aku. Allahu Akbar. Dah duduk dalam syurga dah sekalian. Dah dikurniakan syurga dah. Tapi masih lagi ingat pada kita. Allahu Akbar. Ingat pada kita, wahai Allah, selamatkan umatku, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Kan dalam kisah sendiri pun ketika mana umat Nabi SAW lalu di laluan sirat pun Rasulullah doa, wahai Tuhan, salimhu, salimhu, salimhu. Dia umat aku selamatkan. Nak kata sekalian dalam hidup Nabi, ingat pada umat dia. Ingat sangat pada umat dia. Kita lah. Bukan orang lain. Kita ni, saya, tuan-tuan, anak Tuan Haji, puan-puan hajah, semua kita ni. Abang-abang, kakak-kakak, Nabi SAW senantiasa ingat pada kita. Jadi rasa rugi, rasa tak fair lah kalau kita ni tak ingat pada Nabi SAW. Kita lebih nak mengidolakan benda lain, kita lebih nak ingat orang lain berbanding Nabi SAW. Lepas tu kata Al-Imam Ibn Salah rahimahullah ta'ala, macam mana kita nak ingat pada Nabi, antara perkara yang boleh kita buat, cara yang pertama iaitu dalam diri kita, kita ada keinginan nak berjumpa dengan Nabi SAW. Kadang kita tak boleh nak jumpa secara berwajah, tapi dengan kita ziarah maqam baginda Nabi SAW, dengan kita tunaikan umrah, dengan kita pergi ziarah ke sana. Lepas itu Nabi sebutkan, akan datang umat aku ni yang mana mereka ni ingin nak jumpa aku ni, sanggup gadaikan apa sahaja yang ada atas dunia. Jiwa, raga, kesenangan, semua tu dia akan korbankan semata-mata nak berjumpa dengan aku. Siapa yang sungguh-sungguh dalam diri dia ada niat nak berjumpa, keinginan nak jumpa dengan aku, ziarah aku, maka layak bagi dia nak dapat syafaat daripada aku, iaitu baginda Nabi SAW. Jadi mudah-mudahan Tuhan kurniakan kesempatan pada kita tahniah pada yang dah ziarah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat daripada Nabi SAW. Yang mungkin belum berkesempatan, ayo kita teruskan berdoa, ayo kita teruskan. Kita katakan niat kita, usaha kita untuk kita nak pergi. Tak mustahil. Sebab Tuhan tak pilih bagi orang yang banyak duit. Tuhan tak pilih. Pergi sana bukan semestinya orang banyak duit. Orang yang tak banyak duit pun Tuhan boleh jemput. Yang baru-baru ni orang miskin yang viral. Dia diuji dengan sekian-sekian, kemudian pihak travel cari dia. Nak sponsor dia. Padahal dia orang miskin, tapi pihak travel cari dia, nak sponsor dia pergi menunaikan umrah. Allahu Akbar. Jadi tak mustahil. Tak mustahil. Dalam diri kita ada. Kena ada. Ya Allah, nak jumpa dengan Nabi SAW. Nak ziarah Nabi SAW. Bila ada tu pasti Allah Ta'ala akan tunjukkan jalan. Nak dengan tak nak je lah dalam diri kita. Nak dengan tak nak. Kalau kita rasa, tengoklah nanti ada, dia tak jadi, dia kena. Ya Allah, mudah-mudahan dalam doa kita, usaha kita, mungkin sikit-sikit kita simpan tabung. Walaupun tak banyak, sikit-sikit. Tapi ada usaha tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan. Pasti boleh insya-Allah. Allah Ta'ala perkenankan. Kemudian apa lagi kata Al-Imam Ibn Salah rahimahullah ta'ala, iaitu dengan kita selawat. Dengan kita selawat. Alhamdulillah. Jadi perkara yang dikatakan waktu yang terbaik ketika mana kita selawat, ketika mana kita ingat pada Nabi SAW. Kita ingat. Macam hari semalam kan kita hari ingat betul-betul. Hari ni mungkin kita ingat tapi dia tak seberapa sangat. Dia nyambil je. Dia kadang nyambil. Mungkin sekarang kita tengah ingat lah sebab kita sedang menceritakan. Kita sedang kenang, ya Allah, Rasulullah punya sayang pada kita, perjuangan, akhlak Nabi. Ya Allah, Rasulullah sanggup hidup dia ingat pada kita. Ketika mana ujung-ujung nak wafat pun Rasulullah ingat pada kita. Sekarang kita tengah ingat ni, okeylah. Biasanya kita nyambil dah. Tapi itu pun tak jadi masalah, alhamdulillah. Yang penting kita selawat. Tapi kata para ulama, antara perkara yang ketika mana kita, waktu yang terbaik tu, sedang kita ni ingat pada Nabi SAW. Tengah kita ingat, kita selawat. Kita ingat, ya Allah Akbar.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia tengah ingat, dia tengah kenang, dia tengah rindu, dia Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak? Jadi mulut dia memang ringan lah, memang banyak sangat nak selawat. Dia mudah sangat. Tak? Dia ingat, dia selawat. Itu waktu yang terbaik sebab kita sedang ingat pada Nabi SAW. Jadi mudah-mudahanlah. Itu yang kedua. Yang ketiga lah tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, iaitu kita doakan baginda Nabi SAW. Kita doakan. Doa waktu bila? Tu, tadi lepas solat, lepas azan tadi tu. Lepas azan tadi tak? Lepas azan tu. Mana yang tak baca doa tu, kita baca doa tak? Itu baca doa. Tempat lagi tu insya-Allah tak? Akan doa tu kita mohon pada Allah Ta'ala. Apa dia? Maqamam mahmudah. Ada. Itu kan doa tu. Doa khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada. Kita minta, ya Allah, kurniakanlah makam yang terpuji, yang tertinggi, yang telah engkau janjikan. Sebab ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup pun, doa untuk kita. Doa, Tuhan ampunkan dosa kita. Doa untuk kita dapat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita atas dunia balas dengan doa baliklah. Doa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dengan Fatihah kita hadiahkan, tak sambil-sambil. Sebelum tu kita sedekahkan Fatihah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lepas solat, lepas azan kita baca doa Allahumma rabb hadhihi ila akhir doa. Hadi kita doa. Jangan kita tak doakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak kelebihan sebenarnya. Itu tuan-tuan para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang boleh kita kongsikan pada malam ni berkenaan dengan kita ingatlah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab Rasulullah pun ingat pada kita. Jadi moga-moga dalam hidup kita, dalam hati kita, dalam ingatan kita, mudah-mudahan kita ingat kita nak balas jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak balas pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang Nabi buat untuk kita. Semuanya adalah untuk umat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi uswatul hasanah untuk kita, menjadi idola, ikon yang terbaik. Jadi itulah tuan-tuan para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Taala berikan kita kebaikan. Moga-moga Allah Taala ringankan lidah kita untuk kita nak selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudahan juga Allah Ta'ala kurniakan kesempatan untuk kita nak mendapat syafaat daripada Nabi SAW. Mudah-mudahan insya-Allah. Jadi tuan-tuan, cukup sekadar itu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. InsyaAllah panjang umur, murah kita jumpa lagi. Semoga tuan-tuan Allah Ta'ala kurniakan kesihatan yang baik. Mudah-mudahan untuk beribadah, untuk kita nak jaga hubungan sesama kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan istiqamah untuk kita. Semoga Allah Ta'ala angkat kita punya sakit kita, yang mana mungkin dah lama kita tanggung. Mudah-mudahan Allah Ta'ala asbab dengan kita selawat, kita cinta pada Nabi SAW ni, Allah Ta'ala angkat benda yang kita tak menyangka, mudah-mudahan. Dan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita dikurniakan syurga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Taala, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Insya-Allah panjang umur, murah kita jumpa lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum saya tutup sekalian, kita dari Tahfiz Arabi Al-Gontori, belakang sana saya ada buat tabung di luar sana untuk nak cari sikit dana lah untuk kita nak beli barang dapur untuk anak-anak tahfiz kita. Barang dapur agak sekarang mahal. Jadi memang gitulah, saya buka ruang pada tuan-tuan mana yang nak infak, mana yang nak tu, kita seminggu lebih kurang dalam 1,500 juga nak beli barang, beras, semua itulah. Jadi boleh tuan-tuan masukkan dalam tabung belakang sana, dah ada nombor akaun, kalau nak transfer kan, boleh snap gambar je insya-Allah. Snap gambar nombor akaun tu, manalah tahu ada rezeki esok lusa boleh transfer insya-Allah. Mudah-mudahan kita niatkan kita nak bagi anak-anak tahfiz makan. Kita nak sedekah, kita nak buat tabungan kita insya-Allah. Mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan, sekali lagi syukran ala ihtimamikum. Aku qali hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Astaghfirullah.